Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan iklan produk yang kami pilih iaitu jenama Nike. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu Fairuz binti Samsul Kahar, Aliyah Mariam binti Zainuddin, Aliyah Masyita binti Zainuddin, Fatin Syahmimi, Tana Lakshmi Anantakana dan Nurul Sa'dah binti Muhammad Daud. Salam sejahtera kepada saudara rakan sekalian. Saya, Aliyah Masyita binti Zainuddin, Normetri A197144 akan membentangkan mengenai latar belakang Nike, jenama Nike. Nike ditubuhkan pada 25 Januari 1964 dan berpangkalan di Oregon. Nike terlibat dalam mereka bentuk, memasarkan dan mengedar kasut sukan, pakaian, peralatan dan aksesori untuk aktiviti sukan dan kecergasan. Nike pada mulanya dikenali sebagai Blue Ribbon Sport, diusahakan oleh atlet track Philip Knight dan pelatihnya Bill Bowerman dari University of Oregon pada Januari 1964. Awalnya perniagaannya beroperasi sebagai distributor untuk pembuat kasut Jepun Onitsuka Tiger. Seterusnya, kisah Mason Waffle. Kasut pertama Nike dibuat pada 1971 digelar Nike Waffle Trainer. Segalanya bermula apabila Bill Bowerman melihat bentuk waffle yang dibuat isterinya untuk sarapan pagi. Knight mendapat idea untuk menghasilkan tapak kasut yang penuh cengkaman seperti waffle. Knight telah menggunakan pemanas, iron, waffle isterinya untuk menghasilkan tapak kasut Nike, waffle yang kemudiannya dipatentkan oleh Nike. Nike kemudiannya cuba mencari logo untuk jenama mereka. Pada 1971, seorang pelajar rekaan grafik University Portland, Carolyn Davidson, menghasilkan logo Nike. Carolyn diberikan insentif $35 pada ketika itu. Namun, Nike kini tidak dikatakan telah memberikan Carolyn $640,000 hasil daripada kerja beliau itu dahulu. Pada 2015, tulisan Nike dikeluarkan daripada logo. Carolyn sebenarnya mengambil bidang rekaan grafik selepas 10 kursus lain penuh. Beliau perlu memilih satu lagi kursus elektif ketika menamatkan pengajian beliau. Kini, Carolyn sudah tidak bekerja lagi dengan Nike dan menjadi sukarelawan. Yang pasti, beliau sentiasa mendapat royalti hasil daripada logo yang ringkas bernilai $35 dihasilkan beliau. Seterusnya, saya Aliyah Mariam binti Zainuddin, Normetri A19761 ingin membentangkan dari sudut latar belakang slogan iaitu Just Do It. Seperti mana kita dapat lihat dalam slide, dari mana asal usulnya slogan ini diciptakan? Dalam satu dokumentari khas tentang periklanan The Origins of Just Do It, yang mana satu siri telah mengeluarkan fakta yang menarik tentang slogan Just Do It oleh Nike. Ramai di antara kita yang tidak tahu tentang kewujudan asal-usul slogan ini. Bermacam-macam versi telah diciptakan oleh media tentang slogan ini. Namun, peminat Nike sendiri pun ramai yang tidak tahu tentang kewujudan asal-usul slogan ini. Rupa-rupanya, perkataan ini telah diambil oleh salah seorang pembunuh yang bernama Gary Gilmore, yang mana Gary Gilmore ini telah dijatuhkan hukuman tembak sampai mati pada tahun 1977. Ketika beliau menjalani hukuman, Gary Gilmore telah diminta untuk menyebut kata-kata terakhirnya dan beliau berkata, "Let's do it." Kata-kata akhir ini telah menjadi buangan hangat di akhbar ketika itu dan itulah yang telah mendorong Nike untuk menggunakan slogan Just Do It. Seterusnya, apa yang membuatkan jenama Nike ini dikenali adalah kerana daripada bola keranjang. Jika korang membesar pada zaman 90-an, korang akan nampak poster Michael Jordan dalam bidang sukan kerana pada ketika itulah zaman kegemilangan beliau. Pada awalnya, Michael Jordan enggan untuk menjalankan kolaborasi dengan jenama Nike kerana padanya kasut itu tidak menepati cita rasanya. Disebabkan beliau merupakan king dalam sukan bola keranjang, Nike telah meletakkan logo Jumpman yang mana melambangkan Michael Jordan. Mana idea logo itu juga diinspirasikan daripada majalah Life pada tahun 1984, semasa Sukan Olimpik yang mana pada ketika itu belum lagi ditaja oleh Nike. Disebabkan perkara tersebut, Nike terpaksa untuk membuat semula sesi bergambar tersebut dengan memakaikan Michael Jordan satu set pakaian Nike
hanya untuk menjadikan ia sebagai logo Jumpman. Seterusnya, tajaan. Nike juga menguatkan pengaruh mereka dengan menaja atlet-atlet ternama dari seluruh dunia. Kuasa Nike sangatlah besar. Ia telah dilakukan sejak dahulu lagi. Pada Jun 2017, Forbes telah mengeluarkan senarai atlet yang mendapat tajaan terbesar oleh Nike dan ia adalah termasuklah bersama bayaran royalti. Yang pertama, Michael Jordan sebanyak 110 juta. Yang kedua, LeBron James sebanyak 32 juta. Yang ketiga, Kevin Durant sebanyak 25 juta dan yang keempat Cristiano Ronaldo sebanyak 22 juta. Jelas sekali kita dapat melihat bahawa Michael Jordan mendahului senarai atlet yang telah mendapat tajaan terbesar oleh Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sa'dah binti Muhammad Daud, nama matriks A196983. Saya akan menerangkan tentang sejarah periklanan Nike. Pada tahun 1985, Michael Jordan, iaitu pemain basketbol, merupakan salah satu gandingan terawal dan terpenting dalam sejarah Nike. Michael Jordan telah bersetuju untuk berkolaborasi bersama Nike pada tahun 1984. Kasut dan iklan pertama yang dikeluarkan oleh Nike bersama Michael Jordan ialah Nike Air Jordan 1 pada tahun 1985. Tetapi walau bagaimanapun, Nike Air Jordan 1 telah disekat oleh NBA untuk dijadikan sebagai kasut sport untuk memain sesuatu sukan, terutamanya basketball. Tetapi kasut tersebut tetap disukai oleh peminat-peminat serta golongan generasi muda, terutama golongan remaja dan kanak-kanak yang ingin nampak stylish dan cool. Seterusnya ialah ini merupakan contoh-contoh kolaborasi Nike bersama dengan atlet-atlet terkenal dunia. Bukan sahaja Michael Jordan iaitu pemain bola keranjang terkenal, pemain-pemain sukan lain juga ada seperti golf, bola sepak, tenis dan sebagainya. Seterusnya, pada tahun 1988, iklan pertama yang melibatkan slogan terkenal Nike iaitu Just Do It telah dikeluarkan. Kataan Just Do It tersebut bermaksud do whatever it takes to win, no question asked. Maksud buatlah apa-apa saja untuk mencapai sesuatu tanpa sebarang persoalan ataupun alasan lain. Sejak daripada iklan dan slogan yang beri impak besar ini, ramai selebriti dan atlet menandatangan kontrak untuk berkolaborasi bersama Nike. Termasuklah selebriti-selebriti dan atlet-atlet terkenal. Selain itu, iklan There Is No Finish Line juga telah dikeluarkan, juga merupakan antara iklan terawal Nike yang diciptakan oleh John Brown and Partners. Iklan ini terkenal disebabkan desain-desain periklanan tersebut yang unik dan cantik pada zaman itu, seperti yang ditunjukkan di dalam slide gambar-gambar tersebut. Seterusnya, pada tahun 1995, Nike telah mengeluarkan iklan yang bertajuk If You Let Me Play, khas untuk golongan wanita. Iklan ini juga pada masa yang sama telah meningkatkan populariti sukan bola sepak wanita. Dan jika kita lihat pada gambar di dalam slide tersebut, dalam iklan tersebut terdapat budak perempuan kecil menyatakan fakta tentang kebaikan bersukan, termasuklah dalam segi kesihatan dan juga berisiko rendah untuk tidak terlibat dengan hubungan percintaan yang tidak sihat serta pasangan yang abusive. Iklan ini basically bertujuan untuk memberi pendedahan berkenaan dengan wanita dan sukan serta kelebihan-kelebihan jika bersukan. Seperti yang saya cakap tadi, iklan ini telah meningkatkan populariti sukan bola sepak wanita, dan pada tahun 1999, Brandi Chastain telah berjaya membawa nama baik golongan wanita dalam kejayaan sukan bola sepak di World Cup 1999. Pada tahun 2005, Nike telah mengeluarkan iklan yang memfokuskan tentang populariti bola sepak Amerika yang bertajuk Go Tell the World. Seperti yang kita tahu, Nike ni sentiasa aktif dalam menaja kelab-kelab bola sepak di seluruh dunia, terutama bola sepak Amerika. Nike telah aktif dalam bidang bola sepak sejak Piala Dunia 1964 lagi. Perkara ini bertujuan untuk meningkatkan lagi
populariti bola sepak Amerika di mata dunia. Dan perkataan Go Tell the World tersebut sendiri telah memfokuskan dan untuk membuktikan bahawa bola sepak Amerika Syarikat ini boleh menjadi popular di mata dunia. Akhir sekali, pada tahun 2018, Nike telah mengeluarkan iklan bersama Colin Kaepernick sempena hari ulang tahun Nike yang ke-30 tahun. Colin Kaepernick merupakan bekas pemain rugby San Francisco yang juga terkenal kerana protes terhadap keganasan pihak polis dan isu rasis di Amerika. Iklan ini dikeluarkan bertujuan untuk menyampaikan mesej kepada peminat dan orang ramai tentang kuasa untuk mengubah dunia. Walau bagaimanapun, iklan bersama Colin Kaepernick ini telah menimbulkan kontroversi dan pelbagai spekulasi dari berbagai pihak, termasuklah peminat sendiri. Perbandingan iklan pada setiap tahun. Pada tahun 1985, pengeluaran kasut Nike Air Jordan 1 buat pertama kali. Kedudukan produk di atas telah menyerlahkan produk yang ingin ditunjukkan. Selain itu, tajuk utama pada iklan tahun ini boleh dianggap sebagai mesej yang baik. Seterusnya, pada tahun 1988, penggunaan gambar yang bersesuaian dengan tajuk utama. Selain itu, penjelasan ringkas di bawah poster akan membantu orang ramai memahami maksud tajuk utama tersebut. Pada tahun ini juga, slogan Just Do It diperkenalkan dan telah digunakan sehingga kini. Pada tahun 1995, Nike melancarkan satu siri iklan yang menanggani seksisme, hak gay dan menyokong isu jantina. Maksud tajuk Let Me Play, Nike membangkitkan faedah penganjuran sukan untuk kanak-kanak perempuan dan bagaimana ia boleh memberi manfaat dan meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun ini juga, Nike menekankan kempen iklan dengan isu semasa. Pada tahun 2005, Nike telah mula melancarkan kempen pemasaran berkaitan bola sepak. Motif pengiklanan Nike pada tahun 2005 sepadan dengan kejayaan pasukan bola sepak Amerika Syarikat layak ke Piala Dunia Jerman. Tahun 2018, selaras dengan motif pengiklanan tahun ini, Nike telah mengeluarkan poster dengan tone hitam putih yang sepadan dengan mesej yang ingin disampaikan, iaitu berkenaan Kaepernick membantah kekejaman polis. Selain itu, kita dapat lihat penggunaan imej yang lebih berkualiti telah bermula pada tahun ini. Salam sejahtera. Saya Tan Lakshmi dan saya ingin membentangkan tentang kritikan dan pandangan terhadap brand Nike. Nike telah memperkenalkan produk hijau wanita Islam bagi memudahkan mereka bersenam dan ia telah diuji oleh peluncur papan profesional Zarah Lari dan jago angkat berat Amna Al-Haddad. Nike Pro Hijab merupakan produk sukan dicipta bagi menghapuskan halangan yang mentekad wanita Islam untuk terus kekal cergas. Golongan kanak-kanak mengkritik Nike dengan mendakwa hijab merupakan simbol penindasan terhadap wanita. Walaupun Nike mendapat kritikan, tetapi masih ramai pihak mempertahankan Nike memperkenalkan produk hijab. Jenama Nike juga dapat kritikan mengatakan Nike adalah dukungan kepada isu human rights, LGBTQ, feminism dan Black Lives Matter. Pada 2017, Nike juga telah menawarkan produk yang dianggap sesuai dipakai atlet muslimah yang selama ini dihantui kekangan pakaian patuh syariah dan tudung khusus untuk atlet muslimat telah dilancarkan oleh Nike dan ia menjadikan Nike sebagai pengeluar pertama yang menawarkan tudung kepada ahli sukan. Usaha Nike itu juga bertitik tolak daripada aduan beberapa atlet wanita Muslim kepada syarikat itu mengenai kesukaran mereka untuk memakai tudung sesuai ketika beraksi. Iklan Nike, Just Do It, tidak berisi pembahasan tentang produk Nike. Iklan tersebut berisi gagasan Nike tentang berbagai isu sosial yang ada dan hal tersebut mampu menempatkan Nike menjadi mereka olahraga paling laris di dunia dan Indonesia. Iklan dari kempen Nike, Just Do It, yang telah ada sejak 1998, iklan ini hadir dengan kembali memanfaatkan isu sosial untuk mengungkapkan gagasan tentang merayakan kebebasan beraktivitas olahraga bagi seluruh lapisan halayak masyarakat tanpa ada yang dipinggirkan.
Seterusnya, pandangan terhadap Nike. Nike memposisikan dirinya sebagai motivator. Nike adalah pihak yang mencuba melakukan gerakan besar dengan membagikan ideologinya dengan memotivasi seluruh target audience. Iklan dengan menjadi begitu suportif terhadap berbagai kondisi individu. Peminat sneaker di Indonesia telah meningkat sebanyak 70% selama 5 tahun kebelakangan ini. Berbagai majlis telah diadakan baik yang secara langsung berhubung dengan Nike maupun yang tidak seperti sneaker market. Secara situasional juga, Nike telah dikenal halayak luas. Atlet-atletnya sebelum iklan Nike Dream Crazy tersebut dibuat, halayak Indonesia telah mengenal Nike dan juga selewatnya Michael Jordan, Cristiano Ronaldo dan Neymar. Brand tribalism pada Nike memiliki berbagai sisi sesuai dengan gaya hidup yang dapat direpresentasikan oleh penggunaan mereka. Nike sendiri seperti halayak yang berhubungan dengan Nike dan lewatnya olahraga dan atlet-atletnya, atau halayak yang berhubung dengan Nike, mode atau busana fashion yang 86% popular dikenakan oleh selebritis sehingga menjadi bahagian daripada trend berpakaian yang berlangsung hingga sekarang, termasuk yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Dan ia juga telah mendatangkan keuntungan yang besar bagi Nike. Kesimpulannya, jenama Nike terkenal sebagai jenama sukan global dengan strategi branding yang mantap. Dengan strategi yang mantap, Nike mencipta kepercayaan bahawa produk mereka dibuat dengan sangat baik dan memiliki kualiti yang tinggi berbanding dengan pesaing lain di pasaran. Logo Swatch Nike yang menghubungkan produk Nike dengan kerja keras, komitmen dan kegigihan. Slogan Nike Just Do It pula direka sejak tahun 1998 dengan memfokuskan kepada keistimewaan produk mereka dan lebih memfokuskan juga kepada tokoh atlet besar, profil gaya hidup atlet, memperlihatkan peribadi seseorang atlet dengan kemampuan yang diharapkan bersama impian yang besar. Demi menjadi jenama yang terkenal dengan trend semasa, selain menambah ciri-ciri produk baru Nike, jenama Nike perlu melakukan penyelidikan pemasaran untuk mendapatkan pendapat pelanggan bagi meningkatkan lagi kualiti produk mereka.